Hello, good day to all of you. Nama saya Cikgu Azri. You can call me Sir Azri or Cikgu Azri. Baiklah, jom kita nak tengok kali ni pula adalah tentang perniagaan. So perniagaan ni macam mana Sir? Perniagaan ni skop dia luas, ada macam-macam konsep, ada macam-macam cerita. Tak apalah, mohlah kita tengok sesama ya. Okey, so kita nak tengokkan subjek perniagaan, kod kertas dia sekian. Jom kita tengok apa yang ada dalam ni. So dalam kita punya objektif ni, kita tahulah dia ada kertas 1 punya format, kertas 2 dan juga kita nak tengok macam mana teknik-teknik nak jawab kertas 2 nanti. Oh, by the way, ada sikit juga saya nak you tengok matlamat ataupun target-target dia. Macam mana kita nak target paper ni Okey, baik. Kita tengok dulu dalam cerita yang pertama. Dalam perniagaan ni, we got like a lot of things. Okay, tujuan perniagaan dan apa cara nak memiliki perniagaan tu. Pemilikan jenis yang macam mana. Trend semasa. Kita nak tahu benda tu dalam keadaan naik, turun. Sebab tu, benda-benda yang trending. Tengok, perasan tak? Selama ni apa yang trending Durian crepe. Apa ni, goreng pisang cheese tu kan. Tengok dia macam satu trend. You pernah dengar like lato-lato yang ketang tu kan. Sekarang dah ada tak? Tak ada. So benda tu antara benda-benda yang kita panggil sebagai trend lah. Dia ada naik turun dia. So dekat sini juga apabila kita dah ada perniagaan, we have to know our vision, our mission dan juga objektif perniagaan tu. Vision tu adalah kita punya matlamat jangka masa panjang. Misi apa yang kita nak jadi dan juga objektif ni lebih kepada our day to day. Apa yang kita kena buat hari-hari lah untuk capai tu. Okay, lepas tu adalah bahagian fungsi-fungsi kita. Kita ada HR, kita ada finance, kita ada account, kita ada management. Tu semua fungsi-fungsi dia lah. Adalah bahagian jualan, bahagian belian, yada. So semua benda tu. Okay, lepas tu dah bila kita buat perniagaan semua ni, adalah pengurusan sumber manusia. Sebab kita akan berhadapan dengan orang. Jadi ada cara dia. Ada diplomation dia. Macam mana kita nak bagi semua operasi kita tu jadi lancar. Okay, situ lepas tu adalah sumber fizikal, sumber teknologi macam biasa. Tapi yang ni kita dah kawal benda lain lah selain pada manusia. Okay, lepas tu bila kita nak berniaga, bukan semua orang boleh start dengan satu modal yang besar, betul tak? Tapi kalau korang nak tahu satu rahsia, orang yang ada modal pun takkan start dengan modal sendiri. Serius ke? Memang lah. Selalunya, kita akan pakai pembiayaan. Orang kaya pun pakai pembiayaan juga sebab ini nama dia pengurusan risiko. Buat apa pakai duit kita sendiri? Duit kita simpan dalam satu simpanan supaya dia mengeluarkan faedah. So kita boleh pakai pinjaman daripada bank untuk kita buat perniagaan kita. Dan kalau kita bankrupt, remember, kalau kita bankrupt, kalau kita ada company, bankruptnya adalah company, bukannya bankrupt kita. Nampak? Itu cara penyusunan dia tu. Oh, okay, sir. So macam itulah, saya tak cerita panjang lah So tapi saya ingat, refreshkan balik benda-benda tu. Okey, penyata kewangan, macam mana kita nak tengok company kita adakah doing well, adakah tengah dalam keadaan yang kritikal. So benda-benda tu. Okey, satu, persediaan nak jadi usahawan. It's not like kita dengar hari ni, oh let's go, jom jadi entrepreneur. Basically it's not like that lah kot. Sebab saya rasa entrepreneur ni adalah sejenis kemahiran profesional juga. Cumanya it's not normal punya, dia bukan ada persijilan, diploma, degree and all. Sekarang ni dah start ada tau, tapi dulu tak ada. So kadang-kadang orang kata, oh tengok orang tu tak ambil SPM pun tapi dia boleh kaya. Well, SPM, diploma, degree, master and all ni is very bagus. Dia boleh jadi satu achievement yang membanggakan kita dan keluarga dan juga negara, by the way, kalau kita dapat achievement akademik macam ni. Cumanya keusahawanan ni dia ada satu skill dia which is professional juga, tapi dia tak ada sangat daripada segi persijilan. Sekarang ni nampak dah start nak ada, dah ada macam like award semua kan. Tapi macam tu lah
Jangan sesekali anggap usahawan ni macam mudah, everyone can jadi. Tak, it's like very hard. Kalau ikut statistik, it's one nisbah dia 1 kepada 10,000 kalau tak silap saya. Saya pernah baca statistik tu, 1 kepada 10,000 yang boleh jadi usahawan yang berjaya. Yang lain tu yang lain tu usahawan juga tapi maybe dia belum berjaya lagi ya. Tu nisbah dia. Okey. Lepas tu apa? Okey, persediaan untuk memulakan perniagaan, bank mana nak rakan kongsi ke, dekat mana, barang nak ambil supplier mana, nak jual kat mana, nak jual pakai kedai ataupun pakai social media ataupun pakai ejen. Tu semua untuk perancangan memulakan perniagaan. Dan last sekali, merancanglah untuk mengendalikan perniagaan tu. Yang ni lebih kepada documentation. Okay, so itulah cerita-cerita dia. So itu cerita dia semua. Just sentuh accordingly lah mana-mana yang saya nampak kat situ. Okay, tengokkan kepada format. Untuk format ni, saya rasa everyone dah well versed dah on the format. So dia just dia ada 40 soalan kan, 1 jam lebih. So lebih kurang 1 soalan seminit setengah macam itu, seminit setengah. Ingat kalau soalan tu ambil masa lebih pada seminit, kiranya seminit setengah tu you masih stuck kan, tinggal dulu. Jangan paksa untuk jawab. Nanti takut you akan buang masa kat situ, stres, lepas tu tak habis. So macam tu lah. Okay, so dia cerita apa? Aras kesukaran dia, 20, 12, 8. Yang susah tu 8 je. Yang senang dengan sederhana tu ada 32. So kalau kita nak ikut nisbah macam ni, senang dan sederhana ada 4, susah ada 1 je. So jangan fokus kepada yang susah, please. Jangan alamak jom kita buat semua soalan yang susah. Padahal soalan susah ada 1 je. Soalan senang dan sederhana tu ada 4. So kita kena faham statistik ni sikit, okey. Okey, so alat tambahan boleh bawa kalkulator lah, bawalah okey. Adalah kira-kira tapi sikit macam tu je. Okey. Kertas 2 pun macam itu juga. So dekat sini okey, ada 6 soalan, jawab 5. Ada 3 soalan, jawab 2. Ada 1 soalan, okey, kena buat kajian kes. So macam itulah, kena tulis dan sebagainya. Nasihat sama saja. So habis tu kita nak jaga kertas 1 ke kertas 2. Mana-mana pun sama. Sebab kadang-kadang benda yang kita study kertas 1, dia masuk kertas 2. Benda yang study kertas 2 masuk kertas 1. Dia macam cross juga. Dia ada perkaitan antara satu sama lain. So tak jadi isu sangat kat situ. Yang penting jalan. Jangan macam fikir terlampau banyak tapi tak jalan. Yang tu lagi susah. Okey? So macam tu. Okeylah. So itu cerita-cerita dia. So point dia kat sini, kalau nak cemerlang, try to dapatkan 34/40. Calculation dia kira lah macam yang tadi saya dah bagi dia punya pecahan-pecahan tu. Dan kalau nak lulus, just dapatkan half lah. Kalau nak lulus, half kan of that. Okey rasa. So ikut kepada kita punya selera dan cita rasa. Tak semua orang nak sampai cemerlang. Tak semua orang nak lulus saja. Tapi kena tengok keadaan. Dengan masa yang dah suntuk ni, please be realistic lah. Kalau saya macam tu lah. Realistic. Jangan terlampau stress sangat. Buat yang terbaik je. Okay. So rasa kita dah bercerita on that thing. Jom kita tengokkan point kita dekat sini. Okay. Yang pertama, dia katakan dekat sini, the objective. Tujuan kenapa perniagaan itu dibuat. The popular version is, tujuan perniagaan dibuat adalah untuk bermotifkan untung. Tak kisah apa juga bidang ataupun cara ataupun falsafah, perniagaan ini dia gunakan untuk bermotifkan untung. However, ada satu lagi tujuan perniagaan yang tidak bermotifkan untung. Bahasa mudah je, you pernah dengar tak NGO? Bukan NGO tu non-government. Ni bukan NGO. Ni non-profit. Non-profit organisation. So, kalau tak dapat untung macam mana dia lebihkan kepada pembangunan negara ataupun dia lebihkan kepada kesejahteraan negara tu. So, tapi kalau dia tak dapat untung, kan like yang kita faham kan, company semua dia ada cost semua tu kan So
dia tak dapat untung. So, apa yang membuatkan dia boleh teruskan perniagaan? Ni yang saya nak cerita tu. So, kita tengok kat company X ni. So, dia kata, jelaskan 3 kaedah yang boleh digunakan oleh organisasi X. Yang ini ni yang non-profit tadi. Non-profit ni, ingat, dia untuk kesejahteraan ataupun kemajuan negara tu. Selalunya that is non-profit stand for. Oh, kalau sesentuh sikit. So, yang macam sekarang ada macam perang dekat Middle East semua tu kan. Lepas tu ada macam company dia kumpul derma semua tu. That's it lah. Itulah kita panggil non-profit organisation tu. Kan? Dia tak ni untung sangat tapi dia tolong semua macam tu. Okay, tapi on the side story, company-company tu dia boleh dapat dana ataupun dana-dana yang dia dapat dia boleh guna juga untuk run the company. So kena faham benda tu lah. Okay, tak apa, cerita dia kemudian, masa cerita dulu kat sini. Okay sir, kalau non-profit ni, apa kaedah-kaedah yang dia boleh pakai sir? Satu, dia boleh bagi secara percuma. Secara serius. Dia bagi percuma. Tapi dia percuma tu maksudnya dia telah mendapat dana daripada kerajaan ataupun mana-mana badan bukan kerajaan. Maksudnya orang bagi derma ke, orang bagi kontrak, orang bagi bond, dia bolehlah bagi secara percuma. So situ ni saya tunjuk ni, siap ni ada markah macam mana pemarkahan dia tu dibagi. Okey, yang kedua, tak bolehlah nak bagi percuma. So dia nak jual juga tapi tak boleh percuma. Dana yang dia dapat tak cukup. So dia akan jual pada harga kos. Harga kos ni maksudnya harga dia beli tu, itulah harga dia jual. Kena ingat sekali lagi, ini adalah untuk kesejahteraan dan kemajuan negara. Okay sir. So dia tak dapat untung So tak ada keuntungan untuk dia. Dia hanya tanggung kos jualan perkhidmatan tu sahaja. So itu pun satu lagi cara non-profit bergerak. Yang ketiga adalah dia jual bawah pada kos. So ada 3 kat sini kita dah tengok tadi. Satu jual percuma terus jual percuma. Satu jual murah yang tak masuk akal. Kita tahu contohlah kan, orang jual ayam seekor harga RM5. Masuk akal tak? Tak. Ayam seekor I think almost 20 kan. So dia jual bawah pada harga kos. Ini kenapa benda ni dia boleh buat ni sir? Sebab dia is being subsidized. Dia disubsidikan oleh kerajaan ataupun badan bukan kerajaan yang taja dia. So inilah dia peranan company yang non-profit ni. Dia bukan berdasarkan untung. Dia sama ada jual percuma, dia jual harga murah yang tak masuk akal, ataupun yang ketiga dia jual harga murah tapi dia tak untung. So itu benda dia. Dan ini dia punya dan penjelasan dia semua yang saya letakkan kat sini Okay, so that is kita punya cerita yang pertama. Baik. Tengokkan pula kepada cerita yang kedua, dia bagi kita satu situation. Okay, dia kata we got Encik Irfan, dia ni aktif. Keyword Okay. Dia ni aktif, dia ada satu perniagaan pakaian sukan yang dikongsi bersama Encik Hakimi. Encik Hakimi ni pula sir, macam mana cara dia tolong tu sir? Encik Hakimi, kita buat warna lain lah Encik Hakimi ni dia sumbang modal. Dia bagi duit. Dan dia juga bantu Encik Irfan menguruskan perniagaan. Senang kata, Encik Hakimi ni dia macam Encik Irfan juga Dia macam Encik Irfan yang kedua. Dia itu keyword dia. So dia sama sir. Dia pun bagi duit. Dia pun buat perniagaan juga. So macam dia macam sama tau. Dua-dua orang ni macam orang yang sama. Tak apa, benda tu dulu. Okay, lepas tu ada lagi satu. Untuk bagi perniagaan dia paling laris, mereka menggunakan Encik Hafiz, iaitu seorang pelakon. Encik Hafiz ni tak keluar modal, tak terlibat dalam urus perniagaan, tapi dia orang nak pakai dia. Ayat mudah, bahasa mudah sekarang ni, we go with them, nama dia orang ni influencer. Okay. So influencer ni, dia adalah pempengaruh, iaitu orang yang disukai ataupun orang yang disenangi masyarakat umum So bila dia orang cakap, saya suka makan restoran A, jadi akan ada percentage of dia pengikut tu. Pengikut dia orang ni selalunya banyak lah, ratus-ratus ribu, juta kadang kan. So pengikut-pengikut dia orang ni
dia akan terpengaruh. Kan nama dia pun influencer kan. So terpengaruh untuk beli dekat restoran A. So macam itulah. Okay, jadi kat sini kita ada dua jenis orang ataupun dua jenis partner ni, cerita dia kat sini. Okay, so dekat sini dia minta kita detailkan. Terangkan dua jenis rakan kongsi dalam perniagaan Encik Irfan ni. So kita terangkan. Okay, baik, kita tengokkan dulu yang pertama, iaitu yang pertama adalah Encik Hakimi. Encik Hakimi ni yang kita cakap tadi, yang sebiji sama dengan Encik Irfan. Dia pun keluar duit, dia pun buat kerja. So itu kita panggil rakan kongsi aktif. Samalah, dia pun bekerja juga, dia pun keluar duit juga. Dia pun umpama orang yang menggerakkan perniagaan tu. So inilah ni dia punya penjelasan. Encik Hakimi menyumbang modal dan menguruskan perniagaan bersama-sama. So itu rakan kongsi aktif. Duit pun dia bagi, tenaga pun dia bagi. Okey. Yang kedua adalah rakan kongsi nama. Kalau masa pilihan raya, we call this poster boy. Bubuh muka dia rasa. Kan dia popular kan. So bubuhlah muka dia. So untuk melariskan perniagaan. Sejenis perniagaan juga tu sir. Sejenis perniagaan juga, sebab nak building untuk jadi influencer tu pun satu usaha yang keras kena dibuat juga. Jangan kata macam dia orang ni apalah senang-senang. Tak senang bang. Tak senang kakak. Kena cuba buat dulu tau. Okey, so rakan kongsi namaan lah, pakai nama dia. Okey sir, pakai nama sir Encik Hafiz Encik Hafiz. So macam kita sembang tadi, guna nama saja. Tapi dia tak keluar model, dia tak urus perniagaan. Dia pakai populariti dia tu je sebab kita nak tarik sale kat situ. Okey, lepas tu dia juga bertanggungjawab terhadap liability. Maksudnya dia ada tanggungjawab terhadap tanggungan. Tapi dari segi apa sir? Dia kan tak keluar modal, tak buat kerja semua. Image. Bila dia dah ditaja oleh mana-mana company, dia tak bolehlah buat sesuka hati dia lagi. Contohnya macam kalau produk dia tu adalah produk, contohlah minuman teh kundur kan. Minuman teh kundur jenama A. Dia tak boleh lagi di mana-mana minum minuman teh kundur jenama B. Nampak? Sir, dulu ada saya tengok dalam Instagram dulu. Dia tu model kepada macam handset Samsung. Tiba-tiba dia terpakai Apple. Macam tu lah. Jadi isu lah benda tu. Tak boleh. So dia juga ada tanggungjawab. Bukan kata dah pakai nama dia suka-suka hati. Dia tak boleh nampak menggunakan jenama pesaing. So macam tu. So itu dia jenis dua rakan kongsi. Yang aktif, yang namaan. Okay, cerita macam Mr. Sembang tu lah. Okey, kita jalan pula. Kita tengokkan yang kedua. Yang kedua apa pula ceritanya sir? Yang kedua ni, dia ceritakan pasal Encik Hakim, Encik Chen ni, dia ada pengeluaran makanan sejuk beku. Okeylah sir, dah 6 tahun dah sir. Dah 6 tahun dah dia berniaga sejuk beku tu di kawasan Okey, mula-mula dia pasarkan produk di sekitar pasar raya. Setelah 6 tahun, aktiviti mereka semakin berkembang dan keuntungan semakin meningkat. Keyword. Perniagaan berkembang. Perniagaan berkembang, keuntungan meningkat. Ini cerita pasal trend. This is a trend. Dalam company ni, dia ada trend naik, dia ada trend mendata, dia ada trend turun. Bila benda tu terjadi, dia ikut kepada faktor-faktor yang lain lah. Politik, pengurusan, macam ekonomi luar, semua benda tu akan jadi isu. Tapi dekat sini kita tengah cerita pasal trend yang dia tengah naik. So dia pun minta jelaskan. Okey, jelaskan ya. Dia dulu meniaga kecil-kecilan, sekarang ni untung semua dah naik dah ni sir. So kita nak terangkan dia punya trend-trend tu. So trend dia kat sini kita tahu ni adalah trend meningkat lah. Trend di mana kalau kita buat graf, trend tengah naik tu. Tengah naik kan. Trend yang tengah naik. So di mana trend tengah naik ni, dia punya operasi perniagaan semakin berkembang. Mungkin dia terpaksa ambil ejen yang lagi ramai. Mungkin dia punya gudang simpanan tu dia kena tambah lagi sebab stok dia kena ambil banyak macam itu. Keuntungan dia naik lah, dah jual banyak, untung banyak lah kan. Lepas tu kenapa benda ni boleh terjadi? Terangkan juga. Cerita kita tahu trend tu meningkat, tapi kenapa trend tu meningkat?
Oh, sumber manusia dia pakar. 6 tahun kerja dah. 6 tahun kerja dah. So dia dah semakin pakar, semakin ada pengalaman, makin kreatif dan juga sifatnya tu rajin. So macam tu, okey. So lepas tu lagi, okey, apa ni, ya, orang yang kerja pun rajin, pakar. Kita kena cerita pula bos-bos dia. Management dia pun cekap, sistematik, semua benda ada aturan kerja, masuk pukul berapa, rehat pukul berapa, balik pukul berapa. Okey, kalau daging ni simpan dekat mana, suhu berapa, dia dah ada dah susunan dia tu. Okey sir. Itu kita panggil sistematik. Lagi satu, okey sir, teknologi canggih. Perniagaan tu macam mana dia nak maju kalau dia masih lagi pakai teknologi yang lama? Orang dah kata apa, dah simpan dalam peti sejuk semua kan, yang dah ada automation semua. Takkan dia kena simpan dalam peti sejuk rumah kita satu-satu tu. Dah ada banyak ruang kena pakai. Lepas tu peti sejuk tu pula banyak pula dia punya suhu nak kena adjust sendiri. Daging ni suhu lain, daging ni suhu lain. Kalau yang ada automation tu, dia tahu, oh suhu dah turun. Dia akan pusingkan kipas balik. Macam tu lah. Itu dari segi teknologi. Oh, teknologi tu, saya duk cerita, saya lupa nak cakap. Ni, termometer, auto termometer. Auto termometer tu maksudnya peti sejuk tu dia ada auto termometer. Kalau macam suhu luar panas, dia akan sejukkan dalam. Kalau suhu luar tu sejuk, dia akan panaskan dalam. So, benda-benda tu mempengaruhi tau. Tambah-tambah kalau daging ni memang mempengaruhi. Lepas tu, yang kita cerita tadi, kestabilan ekonomi / politik. Kalau politik stabil, ekonomi stabil, rakyat semua tak ada ketakutan untuk menyimpan duit dan sebagainya, rakyat membeli. So, perniagaan tu, probability dia untuk berkembang ataupun maju, tak ada sekatan. So, itu cerita dia untuk trend meningkat ni. Cerita pasal trend meningkat tu, pun sekarang ni dah trend dia dah mendata dah. Letih. Jadi, saya rehatkan sekejap. Nanti kita jumpa lagi. Banyak lagi saya nak cerita ni. Okay, jumpa kejap lagi.